Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم آمين. ثم أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, manjangkan umur kita dan mengizinkan kita untuk temu semula dalam majlis yang insya-Allah dinaungi oleh para malaikat yang mendatangkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, insya-Allah. Allahumma amin. Kita sambung perbincangan kita dalam kitab Al-Minah Al-Ilahiyah fil Adab Al-Islamiyah, anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam daripada adab-adab sekitar perkara-perkara yang berkenaan dengan kehidupan seharian kita. Surah apa dah? 14 kat mana tu nanti? Atas kali. Baik. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin. Berkata musannif pengarang, yakni Syekh Dr. Hisham Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i Al-Azhari hafizahullah ta'ala, qala antara adab-adab terhadap baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah kita dalam tajuk ada adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelum ni kita selesai bab muqaddimah, mengenali sedikit siapakah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan antara tanggungjawab kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila sebut kita ni tanggungjawab terhadap Nabi, yang pertamanya beriman lah. Yang pertama beriman dengan kenabian dan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sayugianya kita berusaha untuk mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenali Nabi tu dengan maksud mengenali peribadinya, kata benda biodatanya, dan juga mengenali fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fizikal tu dengan maksud dia jisim jasmani Nabi, yakni tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab betapa mulianya Nabi berbanding orang lain, yang kalau orang lain tokoh mana-mana pun, biasanya kalau orang cerita mengenai biodata dia, orang akan cerita biodata sungguh-sungguh saja, tak cerita pasal tubuh badan. Tak. Cuba kita tengok tokoh-tokoh mati dah. Tak, tokoh umat Islam ke, tokoh bukan Islam ke? Salahuddin Al-Ayyubi. Tu apa ni? Sultan Al-Fatih Turki. Mahatma Gandhi ke? Kalau tengok buku-buku biodata dia, biasa orang tulis detailnya benda. Mengenai dia ni daripada kecil gua ni. Tak, belajar dengan siapa, kemudian apa kerja buat dia sampai akhir hayat. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan Nabi, pilihan Allah Subhanahu wa taala,
orang bercerita tentang Nabi SAW hingga kan kepada batang tubuh Nabi SAW yang mulia, iaitu para sahabat yang menceritakannya hingga sampai kepada kita. Tak? Hingga diceritakan berapalah ubang yang ada di janggut Nabi, berapalah ubang yang ada di kepala Nabi. Sahabat-sahabat siapa kira, kerana besarnya Nabi SAW di mata para sahabat. Tak? Mereka mengetahui kemuliaan, kelebihan dan siapa Nabi Muhammad SAW hingga mereka ambil berat belaka. Bukan setakat biodata Nabi hak luar ni, tetapi jasmani Nabi, fizikal Nabi pun dia boleh cerita detail kepada orang lain, bahawa tubuh Nabi tu sekian boleh cerita. Kita kat lagi mohon sekalian, kalau orang berkahwin dah ni, kalau tanya siapa dia sayang kali, bini sayang suami, suami sayang isteri, sayang bini. Cuba tanya isteri kita sayang kita tu, ada tak sampai tahap dia ingat berapa ubang kita? Pernah bilang tak ada tau. Maknanya fizikal kita tu sekadar mana yang dikenali oleh orang yang kita sayangi. Tetapi Nabi SAW diceritakan dengan penuh detail oleh para sahabat. Sebab tu bila orang putih tulis buku mengenai tokoh-tokoh manusia sepanjang zaman, dia tidak dapat menafikan untuk meletakkan Nabi Muhammad SAW nombor satu. Sebab orang lain tokoh terbana pun pengikut dak cerita mengenai tubuh badan. Tapi bila Nabi SAW sahabat cerita tu, hak-hak lain tu dak seroyak tahu. Perang Nabi, kehidupan Nabi tu cerita je panjang detail. Tapi diceritakan juga mengenai tubuh badan Nabi SAW. Jadi itu yang kedua, lepas beriman kita berusaha untuk mengenali biodata Nabi dan fizikal Nabi SAW. Salah satu yang masyhurnya kita kenal melalui kitab Syama'ilul Muhammadiyah. Syama'il Nabi ni yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, ataupun Syama'ilul Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nabhani rahimahullah ta'ala. Dalam tu cerita belaka rambut Nabi, mata Nabi macam mana, muka Nabi macam mana, tekak Nabi macam mana, kulit Nabi macam mana, detail diceritakan oleh para sahabat, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Setengah ulama ada sebut, kamu kenallah Nabi, belajarlah kenal Nabi fizikal ni, Syama'il ni, hingga boleh bayang Nabi tu kan ni. Kalau kita learning dalam keadaan kita dok belajar, cuba orang tanya, mu rasa Nabi tu kan ni, kita nak tulis, nak sebut rasa tu kan ni pun kita dok nak khabar mana, pasal kita dok belajar detail. Tapi kalau orang yang belajar detail, dia boleh bayang dalam hati, dalam benak fikiran dia boleh bayang tinggi Rasulullah tu banding orang lain. Dan putih kulit Nabi SAW tu putih kemerah-merahan, bukan putih melepok yang menyebabkan orang tengok pelik, dan bukanlah kehitaman, tetapi putih kemerah-merahan. Dan berbagai lagi sifat Nabi SAW. Apa sahaja fizikal Nabi hak kita ambil riwayat daripada hadis, daripada sahabat. Allahumma salli alaihi wasallam. Bila sandar kepada Nabi, dia jadi molek, dia comel lalu, walaupun dalam fikiran kita macam pelik. Dalam riwayat ada sebut Nabi ni pernah bertocang guana. Dulu pun ada mikir dah tocang guana macam pelik. Ada satu cerita lah, saya dah ingat watak cerita, saya dah ingat. Cumanya dia duk mari pelik dah bila belajar, bila disebutkan Syama'il Nabi tocang ni pelik. Orang amak jugalah orangnya. Akhirnya pada suatu malam, dalam kepelikan dia tu hadir Nabi SAW dalam mimpi dia. Ada orang tolak mimpi, biar jenis tolak mimpi, kita menerima mimpi dengan sekadar yang kita terima. Mari Nabi SAW dalam mimpi dia tu dalam keadaan Nabi bertocang. Dalam keadaan Nabi bertocang, hak dia pelik dia. Bangun pagi esok, nikah orang lalu, Allah comel sungguh Nabi tocang. Bagaimana tu wallahu a'lam. Moga-moga kita ni pun Allah Ta'ala kurnia dengan kelebihan melihat Nabi SAW di dalam tidur kita, dalam mimpi kita. Salah satu caranya nak boleh tu ialah memperbanyakkan selawat kepada Nabi SAW sebelum tidur kita. Maknanya lepas pada kita melakukan perkara-perkara sebelum kita nak tidur tu, dengan doa, dengan zikir tu, kita berselawat tu biar sampai tidur tu dalam selawat. Dalam keadaan mari hati jiwa kita lah selawat ni untuk ingat Nabi SAW. InsyaAllah
Dengan izin Allah Ta'ala, fadilat dan rahmat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala beri kita. Macam seorang suami atau isteri yang kematian dah orang yang dia kasihi. Bila kerik sangat dia teringat sebelum tidur, kebiasaannya akan marilah tidur. Tak? Kan marilah tidur. Ayah kita, mak kita teringat semua sebelum tidur, teringat pula. Akhirnya mari dalam tidur tu watak orang-orang yang kita kasihi. Jadi kalau kita boleh buat begitu, tidur itu tu dalam selawat sambil ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insya-Allah dapat kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu kisah di Mesir. Seorang syekh dia ceritakan bahawa orang hak tukang sapu bangunan dia di Mesir ni, kalau orang hak jenis ada pitih sikit, kalau kita ni rumah banglo, dia ni rumah dia buat 3-4 lapis atau 5 lapis, macam rumah apartmen juga. Tapi apartmen tu hak dia belaka maknanya, hak keluarga dia belaka. Style buat rumah gitu. Maka Allahumma salli ala Muhammad, temu dengan seorang tukang sapu. Tukang sapu yang nyapu daripada bawah sampai atas, maknanya banyak anak tangga. Tukang nyapu ni cerita kepada Syekh bahawa dia ni biasa jumpa mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejut lah. Tak? Mana orang biasa-biasa je nampak. Tapi dia mengakui bahawa dia mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi dia. Tak? Maka macam mana amalannya? Ditanya, apakah amalanmu yang membuat hingga dapat anugerah ini? Maka kata dia, si tukang sapu ni, setiap kali dia lakoh satu anak tangga tu, mesti dia serta dengan selawat. Maknanya banyak selawat dia. Tak? Kalau nyapu pula tiap-tiap hari. Tak? Maka Allah kurniakan dengan kelebihan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi. Dah. Orang yang terpilih. Moga-moga kita masuk dalam orang-orang yang Allah Ta'ala pilih, insya-Allah. Baik. Masuklah pada adab. Kalau ikut tanggungjawab tu panjang cerita lagi lah, insya-Allah. Sekian cerita pasal Nabi ni sallallahu alaihi wasallam dah habis. Sebab mulianya Nabi tu Allah Ta'ala hak buat mulia. Indahnya Nabi tu Allah Ta'ala hak buat indah. Perindah Nabi. Macam kita ni, manusia biasa ni, tak? Kita nak jadi mulia, kadang-kadang kita cari mulia tu baru nampak mulia di mata orang. Kita orang biasa ni, kita memperindahkan diri kita baru nampak indah di mata orang. Tapi Nabi SAW tak gitu. Tak? Nabi tu wangi asal. Sahabat sebut wangi asal. Lepas tu Nabi berwangi-wangian pula nak menunjukkan kepada benda tu sunnah. Tapi kalau Nabi tak berwangian pun, Nabi tu sendiri SAW wangi asal dah. Ludah Nabi menjadi syifa kepada orang yang diludah. Tak? Sapuan Nabi ke atas kepala orang yang sakit kepala menjadi syifa kepada orang yang sakit kepala. Ada seorang sahabat Nabi pernah sapu kepala tu, saya dah ingat luka perang ke mana, dia sampai mati tak berubah. Tak? Maknanya Nabi SAW memang manusia luar biasa. Tak? Sebab tu ada ayat Al-Quran saya sebut dah sebelum ni, memang ayat Al-Quran sebut manusia biasa. Biasa tu benda bukan manusia biasa, manusia seperti kamu. Saya sebut dah sebenarnya manusia dengan maksud bangsa manusia macam kita. Nabi tu maknanya nak menafi bahawa Nabi tu malaikat. Tak? Nabi ni bukan malaikat, bukan dewa-dewi. Nabi ni manusia macam kita. Tapi adakah manusia biasa? Tak, manusia luar biasa. Bukti mana paling besar luar biasa? Di hujung ayat sebut diwahyukan kepada aku. Bila wahyu kok lain terus lah daripada kita. Tak? Kita ramai-ramai ni, tak ada seorang daripada kita ni, dia jenis mudah nak boleh surat kepala kuning. Faham tak? Surat daripada istana. Tak? Gagah lalu dia lain dia dengan kita. Maknanya tak? Tu surat hak manusia beri. Ni Nabi ni dapat surat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga kalam kita, jangan sebut Nabi itu seperti kita sahaja, seperti manusia biasa. Jangan sebut biasa tu, seperti manusia, tetapi manusia yang luar biasa. Baik, yang pertama daripada adab terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam, bila engkau mendengar akan namanya sallallahu alaihi wasallam, maka berselawatlah ke atasnya. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alai, rawahu Ahmad wa Tirmizi wal Hakim. Yang bermaksud celakalah. Kasar raghima anfu rajulin ni celakalah. Tak? Maknanya
peringatan Nabi tu Nabi dengan satu perkataan yang mengejutkan orang yang dengar. Tak, kita ramai-ramai kawan-kawan tau, kalau balah pun sekali-sekali balah mulut je, tapi kalau salah seorang tu tubik celaka, tak jadi balah mulut dah berapa kali. Tak, naik tangan pula Bab celaka ni barang berat kalau dalam masyarakat kita pun. Tak, celaka ni macam lebih kurang kebun anak kepada kita. Tak ada keberkatan hidup. Memang bahkan maksud celaka tu ialah hilang keberkatan hidup. Maka Nabi sebut celaka benda ni. Celakalah seseorang apabila namaku disebutkan di sisinya tetapi dia tidak berselawat ke atasku. Selawat pada umumnya jemaah sekalian benda hukum dia sunat. Tak, sunat memperbanyakkan selawat dalam semayang, jadi wajib pada tahiyat akhir. Tahiyat awal masih lagi sunat, tahiyat akhir jadi wajib rukun semayang. Ada pihak luar kita ni tuntutan sunat. Walaupun kita faham sunat je, biasa kita sebut sunat je tau. Tapi bila kita baca hadis ni, kita rasa berat. Allah, sunat tapi Nabi sebut celaka. Orang yang tidak selawat kepada Nabi bila disebutkan dah Nabi di sisi dia. Maknanya dia duduk saja tu mungkin duduk selawat dah, duduk saja. Ni orang sebut pasal Nabi. Takkan pun selawat lagi. Selawatlah. Maka sebab tu jemaah sekalian tajuk ni banyak kita sebut sampai kita selawat sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang terbaik ialah bila kita faham sesuatu yang menunjukkan kepada Nabi, kita selawat Nabi. Contoh ayat pertama tu tak. Namanya, nya tu siapa? Nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak berselawat ke atasnya, nya siapa? Nya tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau orang sebut dia tu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda, orang tak sambung ayat, baginda tu kita faham dah. Ada orang sebut baginda untuk orang lain. Jarang tau. Sultan sebut baginda tak? Baginda sultan kot kadang-kadang. Tapi dalam ngajar ni baginda ustaz-ustaz sebut ni biasanya Nabi lah sallallahu alaihi wasallam, kita sapuk dulu. Maknanya kita kena jadi orang yang orang kata benda responsif, mudah respon, orang yang sensitif. Bila sebut je hak faham pada Nabi, jawab lalu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pendeknya sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkanlah. Sebab maknanya orang suruh dah nama Nabi, tak boleh selawat lagi. Amna sabah Nabi kabar celaka pun kedekut sangatlah maknanya. Kedekut sangatlah maknanya. Dalam satu riwayat lain sebut al-bakhilu, Allahumma salli ala Muhammad, dah ingat. Bakhilah, kedekutlah, dapat label kedekut. Nabi sebut orang yang disebutkan namaku di sisinya tapi tidak berselawat kepada aku. Maka perbanyakkanlah selawat, terutama bila telah disebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Orang-orang yang asyik dengan cinta Nabi ni, dia banyak dalam kehidupannya tengok benda-benda pun selawat ke Nabi. Sebab dia nampak benda tu kait dengan Nabi SAW. Tak, tengok bulan ngambang, tanya bulan Serah, 13, 14, 15, bulan apa? Bulan Islam. Contoh tak, kita ni berapa belah dah rejak? Kita boleh ingat. Ada tulis. Maknanya tengah bulan Islam ni bulan ngambang. Tengok bulan ngambang, selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dah apa pula mu tengok bulan jadi selawat. Dok mari teringat, dah apa jadi teringat ke Nabi? Mari teringat sahabat dulu nama Jabir bin Samurah. Ketika mana satu malam dia keluar daripada rumah dia berjalan, dia nampak Nabi. Dia nampak Nabi. Masa tu keadaan bulan sedang mengambang. Bila dia nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia jadi perhati. Dia tengok ke muka Nabi, dia tengok ke bulan. Dia tengok ke bulan, dia tengok ke muka Nabi. Akhirnya dia buat kesimpulan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih comel, lebih indah daripada bulan yang sedang mengambang. Ada kita pun mari teringat itu sallallahu alaihi wasallam tengok bulan mengambang. Di samping subhanallahnya, atas kejadian ciptaan Tuhan yang comel bulan mengambang tu, kita puji Allah Taala. Tu kita selawat pun kata teringat kepada Jabir bin Samurah tadi lah. Sebab disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih indah daripada kejadian bulan yang sedang mengambang. Baik. Gitulah. Kalau orang ada jiwa dengan Nabi ni, memang banyak benda mengingatkan dia selawat semua. Lepas tu jemaah sekalian, satu perkara lah yang saya pun duk mengajar diri saya, asuh diri ni, dan nak ajak orang lain sekali. Kalau kita ada rezeki pergi umrah,
ketika mana kita telah diberi peluang oleh Allah Ta'ala untuk ziarah Madinah. Biar kita pergi ziarah tu, sebelum pergi tu biar mari rasa dulu. Sebab kita takut benda kita pergi ke makam Nabi tu dengan perasaan seolah kita pergi ziarah kubur mak ayah kita gitu saja. Bahkan mungkin tak berasa macam mak ayah kita, macam mak ayah kita pernah hidup bersama, mari rasa sedih. Tapi Nabi ni bukan kita pernah hidup bersama, takut tak ada perasaan. Wal iyazabillah, mak pergi tu dengan banyak BT dah habis. Dak learning 78,000. Sebelum PKP tu 3,5 ada lagi 4,000. Dak learning maknanya 7,5, 8. Kata sahabat saya, kalau bulan puasa ni mungkin 10 terus pergi. Tak? 10 maknanya. Pasal memang kat Nun Learning kalut berebut hotelnya, sebab hotel banyak tutup masa Covid itu. Dan banyak-banyak lagi lah masalah lain tu. Dah. Maknanya kalau dia beri peluang siapa-siapa sajalah, ajarkan sebelum pergi ziarah tu buat mari rasa dulu. Buat mari rasa tu biar siapa, kalau kita siapa Masjid Nabi tu tengok kubur hijau tu berasa reduk dah jiwa. Tak? Berasa reduk dah. Allah nak ngadak siapa kita ni? Nak ngadak sultan segala sultan atas muka dunia ni. Nabi SAW, ketua bagi segala panglima umat Islam, orang yang bawa ajaran agama yang mengeluarkan masyarakat kegelapan kejahilan kepada cahaya hidayah agama. Biar awak mari rasa. Kita baca cerita-cerita para ulama ziarah macam mana, sahabat ziarah Nabi macam mana, tabi'in ziarah Nabi macam mana. Dalam keadaan mereka tu remuk hati mereka kerana rindu, tak berjujuran air mata kerana berasa malu dan sebagainya. Ada seorang Allahumma salli ala Muhammad, dia siapa dah, tapi orang sebelah Kedah tu, saya ingat saya ustaz lah sebelah Kedah, tak ada dah apa ni, almarhum dah. Bila dia ditolak di atas kursi roda dia, Allahumma salli ala Muhammad, di perkarangan Masjid Nabi, dia berhenti, suruh berhenti. Orang pelik, awak tolak ni berapa pula berhenti? Kata aku dok gamuk sungguh nak pergi. Maka dia juruh dah, aku dok gamuk sungguh nak pergi, banyak benda aku berasa malu ke Nabi. Maknanya dia berasa kehinaan diri dia untuk pergi ngadak ziarah kepada Nabi SAW. Biar mari kita perasaan gitu dah. Biar nak pergi tu baca cerita-cerita pasal ziarah Nabi, dengar lagu-lagu pasal kerinduan kepada Nabi, biar mari rasa sikit. Tidak kata kita tengok makam Nabi tu, habis boleh bayang sunat dalam raudhah kok, pakai tubik gitu saja. Dah. Kerana apa? Kerinduan, kecintaan tu pun adalah bahagian daripada iman. Ada hadis sebut. Tak? Maknanya kerinduan kita pada Nabi, kecintaan kita bila pergi tu berasa menangis tu kerana cinta tu, bukan kerana benda lain, kerana rindu. Tu pun menunjukkan kepada kesempurnaan iman seorang muslim. Kesempurnaan iman seorang muslim salah satunya ialah bila dia mencintai dan merindui Nabi dia, hak bawa agama kepada dia, sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang asyik, ulama, orang yang arifin, bila ditanya kepada mereka, kalau ditanya soalan ni kepada kita, apa dia soalan dia? Berapa nak masuk syurga? Kita ni orang awam jawab dia. Kalau orang lelaki kok, dak bidadari 70 orang bau. Bini seorang dak dalam layang 70 orang guana, orang tanya pula soalan. Dak maknanya kita. Dak. Sedap. Tak masuk syurga. Lang syurga macam-macam jenis sungai ada. Sungai madu, sungai susu, sungai rok. Hak tu hak Allah Taala sedia. Hak mun niat nak kelik je. Dak dah minta Allah Taala waktu bed dah. Tak. Saya nak anggur dalam hati, aku nak anggur ada duri macam duyang. Tak. Anggur nak duri macam duyang. Dak dah minta, pak ada. Tak. Maknanya syurga ni benda hak kita dak bayang kepala ni. Lebih ada tu lagi syurga. Tapi kalau tanya orang-orang yang asyik, orang-orang yang arif, apa nak masuk syurga? Dua jawapan. Satunya iaitu kerana nak jumpa Nabi. Kita ni mulia kita ni kerana Islam. Islam tu mari daripada siapa? Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak lain tu dak cara dak nak jumpa Nabi. Hak pertama sekali. Bak kita bukan sahabat. Hak tengok dengan Nabi sama dah masih hidup mereka. Maka kerinduan mereka nak masuk syurga tu kerana nak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya kerana nak melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita
Lepas-lepas ni masuk syurga tu, buat mari tiap perasaan tu. Kerana nak jumpa Nabi masuk syurga. Macam kita pergi tempat jamuan orang besar-besar. Tak, kadang-kadang kan nak pergi makan, nak kita tengok orang besar ada setengah orang tu. Tak, ataupun setengah suka-suka makan tu, orang besar tu mari tu majlis. Seronok kita jumpa dia tu kena molek lebih pada seronok jumpa makanan dah. Gitulah lebih-lebih lagi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kedua. Panjang tajuk bab Nabi ni, memang panjang sekalian. Saya bukan nak mensyarahkan sangat. Saya sebenarnya cerita banyak tu menyebabkan saya sendiri ni. Jadi selawat banyak, jadi ingat banyak, jadi belum tidur sekarang jadi dengung sikit, mikir tanggungjawab kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ketahuilah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kelebihannya ke atasmu tidak terbatas. Maknanya Nabi ni tak ada suk lebih pada kita. Tak ada suk. Nak lebih suk guana seluruh dunia selawat. Jadi Nabi ni terpuji semua. Nak lebih guana jemaah sekalian, nak ada suk guana kelebihan Nabi ni. Dalam agama kita faham dah, kalau kita mengasahkan suatu kebaikan, orang buat kebaikan. Ada orang tu sekelompok tu jom buat surga. Lepas tu orang pun mari surga ramai sampai dia mati. Boleh pahala ke dia tak buat surga tu? Dah ni Nabi hak mengasahkan agama kepada kita, bawa agama. Maknanya seluruh umat Islam ada beramal ni buat pahala tu kembali kepada Nabi, ngalir semua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada suklah kelebihan Nabi, naik semua darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingatilah kelebihan itu atas dirimu dan di hadapan anak-anakmu dan kaum kerabatmu. Jangan kita ingat pada diri kita saja, cerita kepada anak beranak kita, isteri kita, kaum kerabat kita. Cerita pasal sunnah-sunnah Nabi tak pedah. Dah ingat hadis pun khabar kita faham dah. Tak sunnah Nabi gini. Sunnah Nabi dalam minum ni, yang pertama duduk, yang kedua minum tu jangan senapah, jangan napah lain. Tak, kalau boleh buat 3 tegak comel. Bukan 3 tegak, 3 kali tegak. Dah macam sebotol ni. Kita niat nak minum habis sebotol ni. Dah harga sangat. Mari dari ke laut ke, mari nukang ke, biar buat 3 kali minum. Gitu. Ada 3 tegak besar sangat tegak. 3 kali minum tu sampai sini. Lepas tu tarik nafas, gong sampai sini. Lepas tu yang ketiga baru habis. Dah. Maknanya banyak kita ceritalah tentang kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas umat dia. Seorang ulama ini air je lah. Orang mari perhati dia dalam majlis dia. Dia mari bertamu, orang pun mari tengok. Dia minum satu bekas tu, satu cawang atau cetong di tangan dia tu. Dia minum pakai sekali minum dia. Maknanya minum senapah sekali minum dia. Orang pertikar lalu mana beramal tak kena dengan hak Nabi buat. Dia kata benda bukan nak beramal, itulah nafas aku yang pertama. Maknanya wari ada saya buat lagi. Jawapan dia pun kelas juga lah. Baik. Jadi banyaklah kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas diri kita. Nabi sebut kelebihan Nabi ni, Nabi banyak sebut sendiri. Tapi sebut sendiri Nabi tu tentang kelebihan diri baginda sallallahu alaihi wasallam bukan untuk bangga dak. Kalau kita diajar supaya jangan kita sebut kelebihan diri kita, bimbang rosak diri. Tak, kan ada orang berakhir cerita. Kadang-kadang kita ni bercerita memang bercerita, tapi tidak disuruh dan tidak dituntut kerana bimbang rosak diri. Kita sembang kan, kita sembang surah. Orang sebut gini, kita pun siapa? Aku gini. Hono pula. Mung baru aku lama. Banding kita ni kelebihan diri masing-masing. Tapi biasanya kelebihan tu merosakkan diri kita. Jadi riak, takabur, sombong dan sebagainya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kelebihan diri untuk umat dia sedar. Satu ketika Nabi sebut, ana sayyidu waladi Adam. Aku ini adalah penghulu bagi sekalian anak Adam. Sayyid tu maksudnya penghulu. Sebab tu ada ulama kata sunat stop sayyidina. Sebab Nabi sebut dia sayyid, maka disebutkan sayyidina Muhammad. Tak, setengah kata tak boleh, benda khilaf, tak apa. Jadi Nabi sebut ana sayyidu waladi Adam. Aku ni penghulu bagi anak Adam. Maksudnya benda Nabi Adam pun duduk jadi ngikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah. Bukti para nabi termasuk Nabi Adam ini adalah Allahumma salli ala menjadi nabi itu lebih pada nabi-nabi yang lain
iaitu bila mana Isra' Mi'raj. Kita ni bulan Isra' Mi'raj ni dah. Bila Isra' Mi'raj, Nabi di Baitul Maqdis, sebelum naik ke Sidratul Muntaha, Nabi solat berjemaah bersama para anbiya dan Nabi jadi imam. Itu nama sebut menunjukkan lebih Nabi atas anbiya yang lain. Baik. Dan hujung hadis-hadis Nabi sebut, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Dan bukan aku sebut ni kerana nak bangga-bangga. Nabi sebut. Dan banyak lagi lah ada kelebihan-kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kerana lebih Nabi tu kita ni jadi umat yang lebih. Bahkan penghujung dunia, di hari kiamat, hari akhirat lagi, yang pertama dibenar masuk syurga ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada asalnya orang yang ada dalam syurga awal-awal siapa dia? Nabi Adam. Tapi orang boleh masuk syurga yang pertama, bahkan mengetuk pintu syurga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis sebut Nabi ngadak ke pintu syurga lepas pada cerita kejadian pada mahsyar dan sebagainya ni lah. Nabi ngadak ke pintu syurga, Nabi ketuk pintu syurga. Malaikat tanya, siapa dia? Siapa dia tu ketuk suruh buka ni? Nabi pun perkenalkan diri. Malaikat sebut, aku diarahkan untuk tidak membuka pintu syurga ini melainkan untukmu. Maknanya kelahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ketuk, Nabi yang boleh masuk dulu, maka siapa umat boleh masuk dulu? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ni lebih banyaklah orang sekalian. Ingatkan kelebihan menjadi umat Nabi Muhammad ni supaya kita menghargai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cerita-cerita lain ceritakanlah kepada anak-anak kita, kaum kerabat kita. Learning ni alhamdulillah lah banyak dah pilihan cerita-cerita kartun hok cerita pasal Nabi di YouTube, di Facebook dan sebagainya lah, banyak aplikasi. Kalau dulu-dulu sikit ngunduh sikit, biasa kartun hok suhu untuk budak-budak ni dia pergi kat Uping je. Uping ni dia kurang bercerita sikit bab agama tau. Tapi learning ni ada Omar Hana dan sebagainya. Indonesia pun ada masuk cerita pasal agama. Cerita pasal Nabi, cerita pasal sahabat. Maka kita tukar, kita pilih sikit. Tak, jangan lock anak kita syak dudu sama-sama. Tak, syak dudu jadi jerung. Anak-anak saya pasti jerung. Nak tukar tu payah. Bila dam mikir, kita tukar sikit. Khabar dia hak ni molek dengar cerita pasal Nabi SAW dan sebagainya. Baik. Maknanya boleh kita nak beri hiburan, nak beri telefon, tapi kena kawal. Kalau mampu tak beri, molek lagi. Kalau tanya saya pakai khabar daerah beri. Sebut daerah beri betul pun kadang-kadang kita terpaksa beri tau. Ngamuk dah makan semua, nak makan derah ni kadang kena beri tau. Tapi beri sikit tu dia jadi ingat budak ni yang minta pula. Tapi janganlah siapa anak ni, kalau boleh jangan siapa anak-anak ketagih. Ketagih ni satu, rosak jiwa dalam. Yang kedua, hak zahir ni biasa kita nilai. Hak dalam ni sepatutnya lebih kita nilai, tapi kita tak nampak. Menyebabkan kita tak tahu. Hak zahir ni masalah siang kau anak. Tak, kita pernah jumpa orang yang memang kita setiap kali pergi kedai dia, anak yang tak telefon. Setiap kali boleh kata. Maksudnya 10 kali pergi, 8 kali yang tak telefon. Tengok rapat, main game, tengok video dan sebagainya. Lama tak pergi, kita pergi tu maknanya anak dia beralih darjah dah lah. Tengok-tengok juling anak dia. Juling ni salah satu punca daripada tengok skrin yang bercahaya dalam tempoh yang lama. Jadi kalau kita tengok TV, bahaya kau, tapi bahaya dia meluah. Sebab TV duduk dinding, kita tengok tu sekali dengan dinding-dinding tu tak? Mata kita ni mencapuh itu. Tapi kalau telefon tau, anak kita tengok apa? Maknanya memang betul-betul dua ni lah sini. Akhirnya menyebabkan mata rosak. Daripada mata, kerana tak adanya fungsi mata, tak? Fizikal tak gerak mana, ramai mana anak-anak hak Malaysia ni, cuma kita tak tahu. Anak-anak orang di Malaysia ni ramai mana masuk pusat bagi benda kalau orang tua-tua kena pergi senang hospital. Fisio tau. Macam gitulah. Tapi ni untuk budak-budak yang rosak fizikal dah. Tak? Yang ada satu cerita tu mak ayah hak nyesal dah. Dia kata dia pergi bawa anak dia tu, dia berasa anak dia berat dah. Dia tengok orang lain tu, budak-budak lain tu sampai jalan ngakak macam tu. Kerana tak ada fungsi motor ni lah, tak ada gerak-gerak tubuh. Apa tak gerak tubuh? Sebab duduk je dengan telefon. Sedangkan budak-budak gana patutnya, budak-budak patutnya berlari, melompat dan sebagainya. Akhirnya rosak fizikal. Itulah kena pandai lah ni.
Saya cerita sikit lah. Anak saya dulu anak kita sulung pernah ketagih. Anak kita sulung pernah dan ketagih. Tapi kita kata tak jadi gini, kena catah kok. Akhirnya kita buat, tapi memang seminggu tahan linga tahan sabar. Ngamuk tu ni. Lepas seminggu budak ni insya-Allah kalau putus seminggu dia akan berkurang. Lepas pada seminggu tu kita jadi buat jadual lah. Gini ni. Dan jangan kata seminggu tu lok gitu je. Tukar benda dia. Daripada telefon buat dengan buku kartun hok seronok-seronok lah, tapi kita kena ada bersama lah. Memang seminggu tu ujian lah. Maknanya lebih teruk daripada ujian nak putus susu anak. Putus susu saya rasa tak. Tapi saya rasa waktu berat lagi. Tak, seminggu lah anak saya ni. Nak cerita benda ni bab hiburan anak-anak. Biar ada pilihan ke arah hak molek lah. Kalau kita ni nak beri sangat kepada telefon dan sebagainya. Wallahu alam bab tu. Baik. Yang ketiga, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu kewajipan, kewajipan taat kepada Nabi. Dengan maksud hak Nabi sebut wajib tu, hak ulama kata hukumnya wajib tu wajib ikut bab mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak mana ulama buat keputusan kepada kita bahawa ia sunat tu, jadi untuk buat perbanyakkan untuk buat. Hak mana ulama sebut ulasan mereka daripada hadis-hadis Nabi tu makruh haram, maka usaha untuk tinggal. Hak makruh tu usaha untuk tinggal. Hak haram tu wajib untuk tinggal. Maka kita kena faham bab tu. Dan taat kepada Rasulullah ni benda hak mari gini jemaah sekalian. Benda hak mari daripada Nabi ni kita terima sepatuh-patuh. Bulat-bulat. Soal kita boleh buat kedak tu kediang kira. Tak banyak benda ni kita tak boleh buat tau. Banyak Nabi suruh kita tak boleh nak buat. Tapi kita terima tak benda tu? Kita terima. Saya tak tolak benda tu. Saya terima bulat-bulat dalam hati. Benda ni molek, benda ni memang Nabi suruh, Islam suruh. Cuma tak boleh nak buat. Saya tak mampu, gitu gini alasan tu lain kira. Biar terima. Jangan jadi seperti mana Mak sebut lah. Setengah-setengah umat Islam di Malaysia ni orang yang jenis liberal. Dia tak terima, dia kata hak ni tak sesuai. Tak, hari tu 2-3 tahun lepas bunyi tu benda ni amalan tahnik anak ni. Tak, tahnik anak, tahnik budak ni. Dia kata tak sesuai dah zaman sekarang, dia kata. Tak kira orang lama pun buat masuk kema dalam mulut dia hak kotor tu buat masuk dalam mulut budak pula. Fikiran dia. Dah ulama sebut memang tahnik nak dapat hak betul-betul sunnahnya memang dengan memasukkan buah kema dalam mulut. Dah cuma mulut siapa? Tak. Mulut ayah dia pun boleh, tapi biasanya kita tuju kepada para ulama. Dia kata tak boleh kotor gitu ini dan sebagainya. Cuma kita mikir-mikir tak ada lagi kejadian rasanya. Budak bahasa sawang lepas ada orang colek khema dalam mulut tak. Ada lagi. Tak. Pada hal lain banyak lagi sakit. Tapi kerana tahnik tu dak aja dengar lagi lah maknanya. Kalau ada kes tu wallahu alam. Tapi jangan sampai menghina sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak lagi lah perkataan orang-orang yang otak mereka ni pilih-pilih. Hak mari daripada Nabi ni pilih-pilih sahaja. Malah dengar ceramah Ustaz Wadi Anwar dalam YouTube lah. Dia kata ramai, dia kata orang-orang hak liberal sikit ni duk WhatsApp dia, duk telefon, dia kata dia terima hak Nabi sebut. Tak, dia percaya ke Nabi. Tapi hak Ustaz cerita pasal hari kiamat, benda pelik-pelik tu rasa duk cerita dengan ke masyarakat. Tak, dia tak boleh terima benda tu. Tanda-tanda kiamat gitu gini, dajjal ke gini. Dia tak boleh terima. Masalahnya kalau kita tunggu nak boleh terima baru nak kira agama tu betul, berat lah. Tak, hal kehidupan kita seharian ni pun banyak benda tak kena dengan akal kita, tapi jadi. Tak, berapa kali kita atas jalan raya kalau kita tengok berlanggar dah tadi patutnya. Apa dak berlanggar? Apa? Kalau kita patut tepuh dah tadi. Tapi biasa tu jarang. Biasa kita sebut benda. Tengok kereta tu, tuang boleh ada bangun. Kita kata benda. Tengok ada kereta mati tu bang. Tapi boleh ada ni. Dok naik pun atas stretcher ambulans. Tak. Akalan kita. Maknanya benda hak kehidupan seharian kita pun banyak dak kena dengan akal kita, tapi kita terima. Hak agama ni pula mari daripada Allah Taala, lagilah banyak benda hak barangkali dok kena dengan akal kita, tapi wajib kita terima. Bila nak mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi. Nabi sebutlah kepada kita bab jatuh lalak dalam gelahmu, celup dulu lalak tu, membuang boleh minum mulai. Tak mau minum tu hal lain, tapi Nabi sebut tu. Tak, jangan menolak bahawa Nabi sebut tu.
ada manfaat hak Nabi sebut. Kediang-kediang ni zaman moden ni orang kaji. Rupa-rupanya lalak ni bila dia nyinggah, dia akan menyinggah dengan satu sayap dia yang beracun. Jadi penawar daripada racun hak sebelah tu ada pada sebelah lagi, sebab tu Nabi suruh celup. Kediang ni baru orang percaya lebih. Tapi kita umat Islam hak beriman dengan Nabi guna mu kaji ke, mu duk kaji ke, mu jumpa kelebihan ke, dak hak Nabi khabar betul belaka. Sallallahu alaihi wasallam. Macam puasa tak? Puasa. Orang putih kediang-kediang ni dia percaya ke kelebihan puasa. Sebab tu mari amalan orang nak diet ni dipanggil dia IF. IF. Bukan Gusti IF. Intermittent fasting dia panggil. Maknanya puasa makan, minum boleh. Tu pun minum hak kosong saja. Air kosong ataupun teh kosong, kopi kosong. Minum kosong dak aci. Sebab dalam minum ada gula. Maknanya dia kaedah dia tu memang sama dengan puasa. Kalau orang umat Islam ada puasa. Jadi bila dikaji puasa ni banyak kelebihan. Setahun kita duduk makan semua ni, sebulan puasa tu padang dah untuk kembalikan mula sistem kita jadi kohon molek. Hak makan selama 11 bulan hak lain. Nak molek lagi, kita puasa semua sepanjang tahun tu dengan puasa-puasa sunat. Maknanya setiap minggu ada semua perut kita rehat betul mula alignment dia. Orang putih kediang ni baru percaya kelebihan puasa. Kita takkan nak tunggu ada kelebihan baru nak percaya. Tak, kita beramal lama dah dengan puasa. Kerana kita beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi bawa tu kita terima belaka. Kalau tak kena, kita terima dulu. Hanya jadi kenalah kediang. Dah. Ada jumpa pelik, tanya dulu orang. Jangan tolak terus. Banyak jawapan-jawapan. Kadang-kadang kita jumpa hadis pelik dengan benda ni. Rupa-rupanya kita tanya ulama, hadis tu mansuh. Mansuh ni maknanya maknanya mansuh iaitu terbatal dengan perbuatan ataupun Nabi sebut kemudian pada tu. Maknanya dengan zaman Nabi tu kena, kemudian Nabi sebut hadis yang lain yang menyebabkan hadis sebelum tu terbatal. Dah. Ayat Al-Quran pun ada hak mansuh. Jadi kalau kita rasa pening, rasa pelik, kita tanya dulu. Jangan tolak terus. Terdapat padanya kebaikan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Dunia ni pun banyak sangat dah kejayaan kita dapat bila kita patuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Nabi bawa agama Islam. Islam tu adalah Allahumma salli ala Muhammad. Islam tu adalah apa? Islam tu adalah al-hayah, kehidupan. Islam tu mari buat benda, mari buat atur kehidupan. Maknanya kalau ikut agama Nabi, kehidupan dunia ni pun memang sejahtera, teratur molek. Akhirat lebih-lebih lagi. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atii'u Allah wa atii'ur rasul wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Dan taatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan taatlah kamu kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hak ni segi jemaah sekalian. Kelebihan Nabi salah satunya dibuktikan dengan ayat-ayat yang menyebut tentang taat kepada Allah. Bila disebut dalam Al-Quran taat kepada Allah, mesti dia akan berekor dengan taat kepada Rasulullah. Tak, macam kita sebut taatlah kepada mak dan ayah, menunjukkan dia kelebihan mak dan ayah sekaligus. Bukan mak saja, bukan ayah saja. Jadi kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bukan berekor dengan makhluk, berekor Nabi itu dengan Khaliq, dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila disebut taat kepada Allah, mesti disebut taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berhati-hatilah jika kamu berpaling. Maknanya kalau kamu tak dengar, tak mau ikut Nabi Muhammad, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya kewajipan Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan terang. Maknanya Nabi, tanggungjawab Nabi ni siapa? Kita lah nak ikut ataupun nak abaikan. Tak. Tapi Nabi SAW walaupun Allah Ta'ala sebut gini, tak, maknanya lepas dah Nabi. Tapi Nabi ni tak mikir sama ke umat. Walaupun Nabi kira-kira lepas dah, siapa dah. Tak macam kita lah fikir. Aku ayat dah. Lepas bagi aku tak. Nabi walaupun siapa dah pun, dia ni sibuk sama fikir. Pasal umat dia bimbang gitu begini, begitu begini. Bimbang masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kepada seluruh umatnya, dan termasuklah kepada kita yang dokdan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita hargailah dengan belajar pasal Nabi, merindui Nabi, mencintai Nabi, mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyakkan selawat kepada Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga malam kita ni disinari dengan fadilat dan rahmat Allah Taala, dengan banyaknya kita sebut cerita pasal Nabi dan banyaknya kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja jemaah sekalian untuk malam ni. Sambung pada adab yang seterusnya pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Marilah sama-sama kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma anfa'na bima 'allamtana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna mutaba'ata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ظاهرا وباطنا قولا وفعلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك منه عبدك وحبيبك سيدنا محمد ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك وحبيبك سيدنا محمد. اللهم رضنا بقضائك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.